Salam sejahtera semua. Selamat datang ke Cikgu Yi Channel. Hari ini kita akan membincangkan topik perdagangan antarabangsa faedah berbanding. Marilah kita mula pelajaran hari ini. Seperti pelajar-pelajar sedia maklum, perdagangan antarabangsa adalah satu proses pertukaran barang dan perkhidmatan antara dua buah negara pada satu kadar pertukaran yang dipersetujui. Jadi dalam konteks ekonomi, kita akan lihat perdagangan antarabangsa dari segi faedah yang akan dinikmati oleh dua buah negara tersebut. Jadi hari ini kita akan tumpukan perhatian kepada faedah berbanding. Apa itu faedah berbanding? Sebelum kita melihat lebih lanjut tentang topik ini, marilah kita imbas kembali satu kajian kes. Apa yang pelajar nampak sekarang adalah satu jadual yang menunjukkan keadaan sebelum pengkhususan bagi negara X dan negara Y. Jadi, soalan yang ditanya ialah tunjukkan negara yang menikmati faedah mutlak dalam pengeluaran TV dan peti sejuk. Pelajar-pelajar masih ingat apa itu faedah mutlak? Faedah mutlak adalah satu faedah yang dinikmati oleh sesebuah negara apabila negara itu dapat mengeluarkan kuantiti yang lebih banyak bagi barang tersebut. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita akan lihat TV yang dikeluarkan oleh negara X dan juga negara Y. Bila kita bandingkan 180 dengan 150 unit TV, jadi jelaslah bahawa negara X dapat mengeluarkan lebih banyak TV berbanding dengan negara Y. Maka kita kata negara X menikmati faedah mutlak dalam pengeluaran TV. Sekarang kita beralih ke peti sejuk dan kita juga buat langkah yang sama di mana kita akan bandingkan 50 unit peti sejuk dengan 200 unit peti sejuk yang dikeluarkan oleh negara X dan negara Y masing-masing. Dan didapati bahawa negara Y dapat mengeluarkan lebih banyak peti sejuk berbanding dengan negara X. Maka kesimpulan yang kita boleh buat di sini ialah negara X menikmati faedah mutlak dalam pengeluaran TV, manakala negara Y menikmati faedah mutlak dalam pengeluaran peti sejuk. Jadi faedah mutlak adalah ditentukan dengan melihat negara yang dapat mengeluarkan lebih kuantiti sesuatu barang berbanding dengan negara lain. Walaupun mereka masing-masing menggunakan sumber pengeluaran dan tingkat teknologi yang sama. Apa kata kalau cikgu tunjukkan jadual yang kedua? Dalam kajian kes ini, cikgu akan tanya soalan yang sama iaitu tunjukkan negara yang menikmati faedah mutlak dalam pengeluaran TV dan peti sejuk. Jadi kita akan buat langkah yang sama dan kita akan bandingkan jumlah TV yang dikeluarkan oleh negara X dan juga negara Y. Dan jelas kelihatan bahawa negara X dapat mengeluarkan lebih banyak TV berbanding dengan negara Y. Maknanya, negara X menikmati faedah mutlak dalam pengeluaran TV berbanding dengan negara Y. Apabila kita melihat peti sejuk, jadi kita dapati bahawa juga adalah negara X yang boleh mengeluarkan lebih peti sejuk berbanding dengan negara Y. Jadi negara X dalam konteks ini dapat mengeluarkan lebih banyak kuantiti televisyen dan juga peti sejuk berbanding dengan negara Y. Dan negara X menikmati faedah mutlak dalam pengeluaran TV dan peti sejuk. Jadi, kalau kita menghadapi keadaan atau situasi seperti ini, kita perlu jawab soalan yang kedua. Adakah perdagangan antarabangsa ini masih membawa faedah ataupun laba kepada negara X dan Y? Dan haruskah perdagangan antarabangsa ini diteruskan? Jadi, untuk menjawab soalan ini, nampak bahawa faedah mutlak tidak dapat menentukan negara mana yang harus meneruskan pengkhususan dalam pengeluaran TV dan peti sejuk. Itu sebabnya faedah mutlak tidak boleh
jelaskan keadaan ini apabila salah sebuah negara mencapai atau menikmati faedah mutlak bagi pengeluaran kedua-dua barang yang dikeluarkan dalam sesebuah ekonomi. Jadi, hari ini kita akan melihat satu konsep baru iaitu faedah pembanding untuk menjelaskan faedah perdagangan antarabangsa. Jadi, apa itu faedah pembanding? Sebelum kita lihat lebih lanjut tentang faedah pembanding, kita lihat secara keseluruhannya iaitu faedah pembanding adalah satu konsep yang melihat kos lepas mengeluarkan sesuatu barang. Dan melalui kos lepas ini, kita akan menentukan pengkhususan yang perlu dijalankan oleh sesebuah negara dalam pengeluaran sesuatu barang. Dan apabila pengkhususan itu dipraktikkan, kita dapati bahawa dia akan membawa kepada kecekapan. Dan kecekapan pengeluaran ini membolehkan dua buah negara tersebut masing-masing boleh menjalankan perdagangan antarabangsa. Dan melalui perdagangan antarabangsa inilah yang menyebabkan dua-dua buah negara itu akan menikmati laba, faedah ataupun keuntungan perdagangan antarabangsa. Jadi, apa maksudnya laba perdagangan antarabangsa? Dia adalah satu konsep yang agak abstrak. Biasanya kita akan lihat laba atau faedah perdagangan antarabangsa dalam bentuk pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Kalau kita nak jelaskan dengan lebih mendalam lagi, kita akan menggunakan keluk kemungkinan pengeluaran untuk menunjukkan laba perdagangan antarabangsa. Di sini, cikgu cuba menunjukkan satu negara iaitu negara M yang mengeluarkan barang X dan barang Y. Melalui perdagangan antarabangsa, ia akan membolehkan negara M ni keluar satu kombinasi iaitu XO dan YO pada titik A. Ini bermakna negara M sudah mencapai kecekapan. Dan pada masa yang sama, negara M boleh keluar kombinasi pada titik A tetapi boleh menikmati kombinasi di luar keluk kemungkinan pengeluaran yang diwakili oleh titik B. Ini bermakna walaupun negara M keluarkan kombinasi XO dan YO tetapi melalui perdagangan antarabangsa, negara M boleh menikmati X2 dan juga Y2. Adakah ini menunjukkan satu faedah perdagangan antarabangsa? Dan pada masa yang sama, ia juga merupakan satu pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh perdagangan antarabangsa. Ini boleh dibuktikan dengan melihat kedudukan titik B adalah di sebelah kanan titik A ataupun titik B adalah di luar keluk kemungkinan pengeluaran asal. Jadi ini adalah satu pertumbuhan ekonomi. Tetapi apabila kita lihat faedah perbanding, selain daripada titik B menunjukkan pertumbuhan ekonomi, kemungkinan besar akan wujud titik selain daripada titik B, contohnya titik C. Titik C ni menunjukkan bahawa Y sudah meningkat dari Y0 ke Y3 kalau kita bandingkan titik A dengan titik C. Dan pada masa yang sama, X sudah jatuh dari X0 ke X1. Jadi persoalan sekarang, adakah titik C ini masih menunjukkan satu laba perdagangan antarabangsa? Adakah pertumbuhan ekonomi masih berlaku? Jawapan adalah ya. Kenapa? Kerana titik C adalah di luar daripada keluk kemungkinan pengeluaran. Dia tidak boleh dicapai oleh negara M tanpa perdagangan antarabangsa kecuali wujud pertambahan faktor pengeluaran. Jadi, melalui perdagangan antarabangsa, kalau C dicapai, maka titik ini juga menunjukkan satu faedah perdagangan antarabangsa. Selain daripada titik C, titik D juga merupakan satu pertumbuhan ekonomi dan faedah perdagangan antarabangsa walaupun kombinasi pada titik D adalah X3 dengan Y1. Ya, kalau berbanding dengan titik A,
X telah meningkat dari X0 ke X3, tetapi Y0 sudah jatuh ke Y1. Tetapi pelajar-pelajar mesti faham apabila kita lihat faedah perdagangan antarabangsa dan pertumbuhan ekonomi, kita akan melihat kedudukan titik tersebut. Asalkan titik itu adalah di sebelah kanan titik A, ataupun titik itu adalah di luar daripada keluk kemungkinan pengeluaran asal, itulah dikenali sebagai faedah perdagangan antarabangsa dan wujudnya pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan berasaskan konsep ini, apabila kita mengkaji dengan lebih terperinci tentang faedah perbanding yang dipelopori oleh David Ricardo. Di bawah faedah perbanding, kita akan lihat 3 tahap bagi dua buah negara, iaitu keadaan sebelum pengkhususan, selepas pengkhususan dijalankan, dan selepas perdagangan antarabangsa. Marilah kita tengok apakah maksud faedah perbanding. Faedah perbanding boleh didefinisikan sebagai satu faedah yang dinikmati oleh sesebuah negara apabila negara tersebut dapat mengeluarkan suatu barang dengan kos lepas yang lebih rendah berbanding dengan negara lain dengan menggunakan sumber pengeluaran dan tingkat teknologi yang sama. Apa itu kos lepas? Kerana kos lepas adalah kata kekunci dalam definisi ini. Jadi, kita mesti faham kos lepas tu bermakna jumlah sesuatu barang yang perlu dilepaskan untuk mendapatkan tambahan satu barang yang lain. Kalau jumlah sesuatu barang perlu dilepaskan, itu merupakan pengkorbanan. Ya, jadi di sini kalau kita mengkaji kos lepas yang semakin rendah adalah semakin baik. Kerana ini menunjukkan pengkorbanan yang kurang untuk mengeluarkan tambahan satu unit barang yang kita inginkan itu. Jadi bagi sebuah negara, walaupun menggunakan teknologi dan sumber pengeluaran yang sama dengan negara lain, tetapi kos lepas yang dialaminya adalah lebih rendah untuk mengeluarkan sesuatu barang, maka kita kata negara tersebut telah mencapai faedah berbanding. Baiklah, sekarang cikgu akan tunjukkan definisi bagi faedah mutlak dan faedah berbanding supaya pelajar boleh kena pasti perbezaan antara dua faedah ini. Bagi faedah mutlak dan faedah berbanding, kita ada satu andaian atau kata kekunci yang sama, iaitu sumber pengeluaran dan tingkat teknologi yang sama. Jadi tak kira kita kaji faedah mutlak atau faedah berbanding, kita ambil satu andaian ialah bila kita buat perbandingan antara dua buah negara, kedua-dua buah negara itu adalah pada tahap sumber pengeluaran dan juga tingkat teknologi sama. Tetapi bila kita melihat faedah mutlak, kita akan lihat negara mana yang keluar lebih banyak barang. Itu adalah faktor penentunya. Tetapi bila kita lihat faedah berbanding, kita akan mengkaji dengan lebih mendalam, iaitu kita lihat negara mana yang mengalami kos lepas yang lebih rendah untuk mengeluarkan barang tersebut. Jadi, faedah berbanding adalah satu konsep yang lebih mendalam ataupun lanjutan daripada faedah mutlak, ya. Baik, sekarang sebelum kita betul-betul mengkaji faedah berbanding ini, marilah kita lihat andaian-andaian. Jadi andaian yang kita akan bincangkan hari ini sebenarnya adalah sama dengan andaian yang kita bincang dalam faedah mutlak. Mereka berkongsi andaian yang sama, ya. Jadi kita akan imbas kembali andaian-andaiannya. Yang pertama, kita andaikan dalam sebuah ekonomi hanya terdapat dua buah negara sahaja. Jadi di sini cikgu mengandaikan ekonomi ini terdiri daripada negara X dan negara Y. Andaian yang kedua, setiap negara mengeluarkan dua jenis barang sahaja. Jadi di sini kita andaikan negara X keluarkan barang A dan barang B, begitu juga negara Y keluarkan barang A dan barang B sebelum pengkhususan. Andaian ketiga, setiap negara ada dua orang buruh yang cekap dan sama cekap.
Jadi di sini kita lihat 2 orang buruh di negara X dan 2 orang buruh di negara Y, maka jumlah tenaga buruh dalam ekonomi ataupun seluruh dunia dalam konteks ini adalah 4 orang buruh sahaja. Maka input bermobiliti sempurna di mana kedua-dua buruh ini boleh berpindah dari satu pengeluaran ke pengeluaran yang lain. Dan ekonomi pada guna tenaga penuh adalah andaian yang kelima di mana kita anggap bahawa ekonomi sudah mencapai satu tahap di mana input telah digunakan dengan sepenuhnya. Kita teruskan dengan andaian ke-6, tingkat teknologi adalah tetap, dan andaian ke-7 dalam perdagangan antarabangsa ini kita anggap kos pengangkutan adalah sifar. Dan andaian ke-8, sistem perdagangan ini merupakan satu sistem perdagangan bebas di mana tidak ada campur tangan kerajaan. Ini juga memberikan satu implikasi bahawa tidak ada tarif ataupun cukai import dikenakan dalam model yang kita akan bincangkan nanti. Dan akhir sekali, ini juga merupakan satu andaian yang sangat penting yang pelajar-pelajar perlu ingatkan, iaitu hukum pulangan malak. Maksudnya adalah setiap tenaga buruh akan mempunyai produktiviti yang sama. Maknanya setiap kali kita tambah tenaga buruh, tambahan output adalah sama. Ya, mereka adalah sama cekap dan sama produktif maksudnya. Baiklah, dengan 9 andaian ini, kita akan mengkaji faedah berbanding dengan melihat tahap pertama iaitu sebelum pengkhususan. Bagi tahap sebelum pengkhususan, kita akan lihat satu jadual. Dan dalam jadual ini, kita masih berasaskan kepada andaian tadi, iaitu kita andaikan terdapat 2 buah negara. Jadi di sini kita ambil negara X dan negara Y sebagai contoh. Dan kita juga andaikan terdapat 2 jenis barang. Jadi kita ambil kereta dan juga komputer dalam sebutan unit ya sebagai 2 jenis barang tersebut, dan jangan lupa bahawa terdapat 2 buruh di setiap negara. Maka cikgu akan masukkan tenaga buruh untuk pelajar melihat ya bahawa pada mulanya sebelum pengkhususan keempat-empat orang tenaga buruh ini ya adalah diagihkan secara sama rata bagi negara X dan Y untuk mengeluarkan kereta dan juga komputer. Baik, untuk melihat pengkhususan, kita boleh guna 2 konsep iaitu faedah mutlak dan faedah berbanding. Jadi pelajar mesti faham kegunaan faedah mutlak dan faedah berbanding adalah untuk menentukan pengkhususan. Dengan adanya pengkhususan, baru ada perdagangan antarabangsa. Jadi untuk menentukan pengkhususan, kita akan mula dengan faedah mutlak. Bila faedah mutlak gagal menjelaskan keadaan tersebut, barulah kita akan meneruskan dengan faedah berbanding. Jadi apa yang cikgu akan buat sekarang ialah, cikgu akan tutup angka-angka dalam komputer dan hanya melihat kereta sahaja, dan perbandingan akan dibuat antara negara dan X dan Y untuk mengenal pasti kereta yang dikeluarkan. Oleh kerana sekarang kita masih menggunakan faedah mutlak, jadi kita akan kena pasti kuantiti yang lebih banyak. Dan jelas kelihatan bahawa negara X dapat mengeluarkan lebih banyak kereta iaitu 60 unit berbanding dengan negara Y hanya 20 unit sahaja. Ya, jadi ini bermakna negara X mencapai faedah mutlak dalam pengeluaran kereta. Sekarang kita beralih ke komputer pula. Kita juga bandingkan jumlah pengeluaran komputer. Jadi didapati bahawa negara X boleh mengeluarkan lebih banyak komputer berbanding dengan negara Y, iaitu 120 unit berbanding dengan 100 unit. Jadi negara X juga mencapai faedah mutlak dalam pengeluaran komputer. Baiklah, bila kita lihat jadual ini secara keseluruhan, kita akan dapati bahawa negara X menikmati faedah mutlak dalam pengeluaran kereta dan juga komputer.
Jadi setakat ini kita dapati bahawa faedah mutlak tidak boleh memberi kita satu jawapan negara mana yang harus menjalankan pengkhususan dalam kereta atau komputer. Dan kita juga tidak boleh menentukan sama ada perdagangan antarabangsa ini harus diteruskan atau tidak. Jadi apabila kita menghadapi halangan ini, maka kita akan beralih ke faedah berbanding. Bila kita bincangkan faedah berbanding, kita akan ambil balik jadual yang ada tadi, tapi kita perlu tambahkan dua konsep yang penting, iaitu berapa kos lepas kereta dan berapa kos lepas komputer. Okey, pelajar mesti faham apa maksudnya kos lepas kereta. Kos lepas kereta adalah di mana negara itu ingin keluarkan kereta dan dia perlu lepaskan berapa komputer. Itu sebabnya bila kita lihat kos lepas kereta, jawapan adalah dalam sebutan unit komputer. Dan kita lihat kos lepas komputer pula, maksudnya ialah negara itu ingin keluarkan komputer. Jadi berapa kos lepas kereta yang perlu dilepaskan? Ya, ataupun berapa unit kereta perlu dikorbankan untuk mengeluarkan satu unit komputer. Itu maksudnya, ya. Jadi kita lihat kos lepas kereta, jawapan adalah dalam sebutan komputer. Kos lepas komputer, jawapan adalah dalam sebutan kereta, ya. Baiklah, sekarang untuk mengira kos lepas kereta, kita akan guna komputer bahagi dengan kereta. Jadi jawapan kita ialah 120 bahagi 60, kita dapat 2 unit komputer. Untuk mendapatkan kos lepas komputer bagi negara X, kita harus guna kereta bahagi komputer. Jadi maksudnya formula kita ialah guna barang yang ingin dilepaskan, ya, bahagi dengan barang yang kita nak. Jadi kalau kos lepas komputer, maknanya kita nak komputer. Bila kita nak komputer, kita akan guna kereta bahagi komputer. Jadi di sini 60 bahagi 120, kita dapat 0.5 unit kereta. Ya, jadi kita lihat bagi negara X, apabila negara X ingin keluarkan satu unit kereta, dia perlu lepaskan 2 unit komputer. Kalau dia ingin keluarkan satu unit komputer, dia perlu lepaskan 0.5 unit kereta. Itu maksudnya, ya. Baik, kita teruskan dengan negara Y. Kos lepas kereta adalah komputer bahagi kereta, jadi 100 bahagi 20, kita dapat 5 unit komputer. Untuk melihat kos lepas komputer, kita akan ambil 20 unit kereta bahagi dengan 100 unit komputer dan kita dapat 0.2 unit kereta. Okey, pelajar mesti faham satu konsep yang penting di sini. Kos lepas adalah barang yang dilepaskan ataupun barang yang perlu dikorbankan, ya, untuk mengeluarkan barang yang lain. Jadi bila kita lihat kos lepas, semakin rendah kos lepas adalah semakin baik. Kecekapan sesebuah negara adalah dilihat dari segi kos lepas yang lebih rendah. Ya, jadi kita lihat apabila kita tengok kos lepas kereta dalam sebutan unit komputer, nampaknya negara X hanya perlu menanggung 2 unit komputer untuk mengeluarkan sebuah kereta. Jadi kos lepas bagi negara X adalah lebih rendah dalam mengeluarkan kereta, ya. Jadi kita boleh kata ayatnya, kos lepas mengeluarkan kereta lebih rendah di negara X, iaitu 2 unit komputer dilepaskan berbanding dengan 5 unit komputer yang perlu dilepaskan di negara Y. Jadi kesimpulan kita ialah negara X menikmati faedah berbanding dalam mengeluarkan kereta. Baik, bila kita beralih ke komputer pula, adalah jelas bahawa negara Y mengalami kos lepas komputer yang lebih rendah. Sebab dia hanya perlu lepaskan 0.2 unit kereta kalau berbanding dengan negara X. Jadi ayat dia akan berbunyi demikian. Kos lepas untuk mengeluarkan komputer lebih rendah di negara Y
Evidence-nya ialah 0.2 unit kereta berbanding dengan 0.5 unit kereta di negara X. Jadi negara Y menikmati faedah berbanding dalam mengeluarkan komputer. Baiklah, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, nampak tak negara X mempunyai kos lepas kereta yang lebih rendah dan negara Y mempunyai kos lepas komputer yang lebih rendah. Jadi dengan ini kita dapati negara X dan Y masing-masing cekap dalam pengeluaran kereta dan komputer. Jadi faedah berbanding masih boleh menentukan pengkhususan yang patut dijalankan. Jadi di sini negara X akan mengkhusus dalam pengeluaran kereta dan negara Y akan mengkhusus dalam pengeluaran komputer. Selepas kita menentukan negara mana yang harus menjalankan pengkhususan, jadi kita akan masuk ke tahap yang kedua, iaitu melihat apa yang akan berlaku selepas pengkhususan. Jadi kita sudah masuk ke tahap yang kedua. Sebelum kita lihat keadaan pengkhususan, cikgu membawa jadual yang kita bincangkan tadi itu ke tahap ini supaya pelajar-pelajar boleh jelas membuat rujukan di sini ya. Okey, jadi untuk mengisikan jadual di bawah ini, iaitu jadual yang menunjukkan pengkhususan, kita perlu berpandukan kepada kos lepas yang kita buat tadi. Sangat jelas bahawa negara X mempunyai kos lepas kereta yang lebih rendah, iaitu 2 unit komputer sahaja, maka negara X harus khusus dalam pengeluaran kereta. Pelajar-pelajar mesti faham ya, bila negara X membuat pengkhususan dalam pengeluaran kereta, kita akan pastikan bahawa 2 orang buruh negara X keluar kereta sahaja. Jadi kalau 1 orang buruh boleh keluar 60, maka 2 orang buruh akan keluar 120 unit kereta sebab dengan andaian hukum pulangan yang malar tadi ya. Jadi tak ada komputer yang akan dikeluarkan bagi negara X. Begitu juga untuk negara Y. Negara Y kerana mengalami kos lepas komputer yang lebih rendah, jadi dia digalakkan untuk mengeluarkan komputer. Jadi seorang buruh keluar 100 unit, maka 2 orang buruh kita akan darab 2 dan jumlah komputer yang dikeluarkan adalah 200 unit. Jadi di sinilah kita boleh bentuk jumlah besar. Ya, dalam konteks ini adalah jumlah kereta dan jumlah komputer yang dikeluarkan dalam ekonomi, iaitu 120 unit kereta dan 200 unit komputer ya. Pelajar mesti diingatkan bila kita kira pengkhususan, kita lihat kuantiti kereta dan kuantiti komputer ya, bukan guna kos lepas untuk darab 2 ya. Okey, itu adalah peringatan yang penting. Baik, selepas pengkhususan dijalankan, kita akan teruskan dengan tahap yang ketiga, iaitu perdagangan antarabangsa perlu dijalankan. Kalau perdagangan antarabangsa tidak dijalankan, maka kebajikan negara X dan Y tidak dimaksimumkan kerana selepas pengkhususan, negara X tidak ada komputer dan negara Y tidak ada kereta ya. Jadi pengkhususan membawa kepada perdagangan antarabangsa. Jadi di sini cikgu cuba tunjukkan 3 jadual tadi, pelajar cuba imbas kembali. Ini adalah apa yang kita sudah buat tadi. Mula-mula sekali kita ada satu jadual sebelum pengkhususan. Dalam peperiksaan STPM, jadual ini patut diberi dalam soalan. Dari jadual ini kita akan bentukkan jadual B kerana kita nak cari kos lepas pengeluaran kereta dan komputer ya. Selepas kita dapatkan kos lepas, kita boleh bentuklah jadual yang ketiga, iaitu negara X dan Y masing-masing akan mengkhusus dalam pengeluaran kereta dan komputer. Baiklah, selepas jadual ini, kita akan teruskan dengan jadual yang terakhir, iaitu jadual yang menunjukkan perdagangan antarabangsa. Sebelum kita buat jadual tersebut, adalah sangat penting kita berasaskan kepada 2 andaian. Dan 2 andaian ini akan diberikan dalam soalan. Jadi dalam konteks ini, kita ada andaian pertama, iaitu kadar pertukaran adalah 1 unit kereta ditukar dengan 3 unit komputer.
dan negara Y inginkan 40 unit kereta. Ya, jadi dengan dua andaian ini, marilah kita bentuk jadual yang terakhir yang bertajuk selepas perdagangan antarabangsa. Langkah pertama yang perlu kita buat adalah cuba lihat jadual selepas pengkhususan. Pelajar-pelajar akan nampak jumlah besar kereta 120 unit, jumlah besar komputer 200 unit. 120 dan 200 ini kita akan pindahkan ke jadual yang ketiga sebab jumlah ini tidak akan berubah lagi memandangkan guna tenaga penuh telah dicapai dalam ekonomi. Ya? Baik, selepas kita masukkan jumlah ini, kita tengok andaian tadi, negara Y inginkan 40 unit kereta. Kita cuba perhatikan jadual selepas pengkhususan. Negara Y ini, dia memang tak ada kereta. Dia tak keluar kereta pun. Dia khusus dalam komputer. Jadi bila dia kata inginkan 40 unit kereta, maka jelaslah bahawa negara Y import daripada negara X. Jadi berasaskan kepada andaian ini, kita masuk 40 unit kereta bagi negara Y. Okey, secara logiknya, kalau jumlah 120, negara Y sudah import 40 daripada negara X, maka negara X akan mempunyai 80 unit kereta untuk kegunaan sendiri. Kan? Baik, kalau negara Y telah import 40 unit kereta, jadi negara Y harus tukar balik komputer kepada negara X memandangkan negara X tidak ada komputer. Jadi, pertukaran ini amat bergantung kepada kadar pertukaran. Dalam konteks ini, kadar pertukaran ialah 1 unit kereta adalah 3 unit komputer. Jadi, ini bermakna 40 unit kereta mesti darab 3 sebagai rasionya. Dan kita dapati bahawa komputer yang ditukarkan dengan kereta ini ialah 120 unit. Negara Y telah ekspor komputer 120 unit kepada negara X. Jadi dari jumlah 200 tolak 120, tinggallah 80 unit komputer yang digunakan oleh negara Y sendiri. Jadi itulah caranya kita lengkapkan jadual yang ketiga, iaitu selepas perdagangan antarabangsa. Baik, sekarang bila kita bincang panjang lebar di sini, kita masih belum menjawab soalan yang paling penting, iaitu apakah faedah perdagangan antarabangsa yang dinikmati oleh negara X dan negara Y masing-masing. Untuk menjawab soalan ini, marilah kita lihat negara X dahulu ya. Bagi negara X, kita dapati bila nak lihat faedah perdagangan antarabangsa, kita akan bandingkan jadual yang pertama, iaitu sebelum pengkhususan, dengan jadual yang terakhir, iaitu selepas perdagangan antarabangsa. Kita banding apa? Kita banding dari segi kuantiti kereta dan komputer yang dinikmati oleh negara X. Kalau kuantiti bertambah, maknanya dia menikmati faedah perdagangan antarabangsa. Jadi sebelum pengkhususan, negara X boleh menikmati 60 unit kereta dan 120 unit komputer. Selepas perdagangan antarabangsa, negara X telah menikmati 80 unit kereta dan mengekalkan jumlah komputer sebanyak 120. Jadi, angka ini telah membuktikan kepada kita bahawa negara X memang menikmati laba ataupun faedah perdagangan antarabangsa, iaitu sebanyak tambahan 20 unit kereta melalui perdagangan antarabangsa. Jadi tidak ada persoalan ataupun pertikaian tentang negara X. Memang negara X dapat faedah. Tapi sekarang masalahnya ialah negara Y. Sebab negara Y ni sebelum pengkhususan, kereta yang dinikmatinya 20 unit. Selepas perdagangan antarabangsa, dia dapat 40 unit. Jadi wujud tambahan penggunaan kereta sebanyak 20 unit. Itu adalah satu keadaan yang baik. Tetapi kalau kita lihat komputer pula, komputer sudah berkurangan 20 unit. Iaitu dari 100 unit menjadi 80 unit. Jadi sekarang soalannya yang kita nak jawab ialah negara Y di mana 20 unit kereta telah bertambah tetapi 20 unit komputer telah menurun. Jadi dalam situasi seperti ini,
adakah perdagangan antarabangsa ini masih menguntungkan negara Y? Adakah negara Y masih mendapat faedah daripada perdagangan antarabangsa ini? Untuk menjawab soalan ini, kita perlu mengkaji dengan lebih mendalam lagi. Ya, okey. Untuk menjawab soalan sama ada negara Y mendapat faedah perdagangan antarabangsa, marilah kita lihat sepintas lalu jadual-jadual yang kita telah bentuk tadi ya. Jadi kita ada jadual A sebelum pengkhususan, B kita cari kos lepas pengeluaran kereta dan komputer, C kita lihat selepas pengkhususan, dan akhir sekali D selepas perdagangan antarabangsa. Jadi kita nak tumpukan perhatian kepada negara Y sahaja kerana negara X memang tak ada masalah ya. Okey, bagi negara Y, sebelum pengkhususan dia dapat 20 unit kereta. Selepas pengkhususan dia dapat 40 unit kereta. Kita lihat jadual pertama dan terakhir ya, jadual A dengan D ya. Jadi dapatlah tambahan 20 unit kereta. Okey. Jadi kejatuhan komputer ialah 20 unit. Kita akan buat satu eksperimen sekarang ya. Kita tanya negara Y, kalau negara Y tidak terlibat dalam perdagangan antarabangsa dan dia ingin tambahkan 20 unit kereta ni, ya, kita masih andaikan dia nak tambah 20 unit kereta. Tapi pertambahan 20 unit kereta itu bukan melalui perdagangan antarabangsa, tetapi melalui pengeluaran negara Y sendiri. Kita nak tengok berapa kos lepas yang dia akan tanggung. Ya, sama ada kos lepas itu lebih tinggi ataupun lebih rendah berbanding dengan perdagangan antarabangsa ya. Baik, kita lihat untuk mengeluarkan kereta sendiri oleh negara Y, cuba lihat jadual B, kos lepas yang dialami oleh negara Y untuk mengeluarkan kereta ialah 5 unit komputer. Setiap satu kereta yang dikeluarkan oleh negara Y perlu lepaskan 5 unit komputer. Itu kos lepas yang ditanggung oleh negara Y kalau dia keluarkan kereta itu sendiri tanpa perdagangan antarabangsa. Jadi berasaskan kepada kos lepas ini, marilah kita buat satu perbandingan ya. Okey, sekarang kalau dia nak tambah 20 unit kereta dengan daya usaha sendiri keluar dalam negara sendiri, jadi dia mesti darab dengan 5 sebab satu unit kereta kos lepas 5 unit komputer. 20 unit kereta 20 darab 5. Jadi dia harus lepaskan 100 unit komputer kalau negara Y keluar tambahan 20 unit kereta itu sendiri. Tetapi melalui perdagangan antarabangsa jelas menunjukkan 20 kereta naik menjadi 40, so sudah tambah 20 unit kereta. Padahal komputer dari 100 jadi 80, jadi dia sudah jatuh 20 unit komputer. Maknanya melalui perdagangan antarabangsa, negara Y hanya korbankan ataupun mengalami kos lepas 20 unit komputer untuk mendapatkan 20 unit kereta. Padahal kalau dia keluar sendiri 20 unit kereta itu, dia perlu lepaskan 100 unit komputer. Jadi adakah negara Y mengalami ataupun menikmati faedah? Sebenarnya ada. Tetapi faedah itu tidak dilihat dari segi kuantitinya, tetapi dilihat dari segi kos lepas dia yang sudah menurun. Jadi dia masih menghadapi laba perdagangan antarabangsa di mana kos lepas yang dialaminya sudah menurun dari 100 unit komputer yang patut dilepaskan, sekarang hanya menjadi 20 unit komputer dilepaskan untuk mendapat 20 unit kereta. Jadi kita kata dia telah menjimatkan kos lepasnya sebanyak 80 unit komputer. Dan penjimatan ini juga adalah faedah perdagangan antarabangsa. Baik, ini adalah kesimpulan kita ya. Jadi kalau negara Y keluar kereta sebanyak 20 unit itu sendiri, dia perlu korbankan 100 unit komputer. Tapi sekarang melalui perdagangan antarabangsa, negara Y hanya korbankan 20 unit komputer sahaja. Jadi dengan
kos lepas yang berkurangan dari 100 komputer menjadi 20 komputer sahaja. Jadi faedah perdagangan antarabangsa bagi negara Y bolehlah dilihat dari segi penjimatan kos lepas sebanyak 80 unit komputer. Sekarang cikgu akan tunjukkan keluk kemungkinan pengeluaran kepada pelajar-pelajar supaya kamu boleh lihat dalam konteks yang lebih menyeluruh bagaimana faedah berbanding dan juga faedah perdagangan antarabangsa dapat ditunjukkan melalui keluk ya. Walaupun keluk kemungkinan pengeluaran bukan satu soalan STPM yang begitu popular, tapi pelajar cuba mengenal pasti cara melukis dan juga mentafsirkan graf ini ya. Okey, mula-mula sekali cikgu memaparkan jadual sebelum pengkhususan, selepas pengkhususan dan selepas perdagangan antarabangsa supaya pelajar-pelajar boleh kena pasti ya nilai-nilai yang kita akan ambil untuk melukiskan graf kita. Right, dalam graf kita ada paksi X dan Y, kita boleh letakkan kereta dan komputer dalam sebutan unit di mana-mana paksi sahaja ya, tak kisah pun. Jadi sekarang cikgu cuba guna letakkan kereta di paksi X dan komputer di paksi Y. Dan untuk membentukkan keluk kemungkinan pengeluaran yang asal, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu cari kuantiti maksimum yang boleh dikeluarkan oleh negara X masing-masing untuk kereta dan komputer. Untuk mendapatkan kuantiti maksimum tu kita mesti andaikan 2 buruh digunakan, iaitu pada guna tenaga penuh kan. Okey, jadi ini adalah berasaskan kepada andaian kita 2 buruh sahaja dalam sebuah ekonomi ya bagi negara X dan Y masing-masing. Baik, jadi dalam jadual sebelum pengkhususan, 60 unit kereta ini adalah dikeluarkan oleh seorang buruh di negara X. Bila saya plotkan graf, 60 ini mesti darab 2 supaya saya boleh dapat kuantiti maksimum yang boleh dikeluarkan oleh negara X. Jadi kuantiti di sini 120. Manakala bagi komputer, 120 unit dikeluarkan oleh seorang buruh. Jadi pada guna tenaga penuh ataupun 2 orang buruh digunakan, maka kita darab 2, maka di sinilah nilainya 240. Jadi bila 2 nilai ini disambungkan, kita dapatlah keluk kemungkinan pengeluaran asas kita. Jadi keluk kemungkinan pengeluaran asal ini juga perlu diplotkan dengan pilihan negara X. So pilihan negara X maknanya 60 unit kereta dan 120 unit komputer yang dikeluarkan. Jadi kita masukkan nilai 60 dan 120 ini dan kita tandakan dia sebagai titik A. Maka sempurnalah jadual kita, okay, dan graf kita bagi bahagian pertama. Dan seterusnya kita perlu tentukan yang mana satu titik merupakan titik pengkhususan. Ini membolehkan kita melukiskan graf yang keluk kemungkinan pengeluaran yang baru. Jadi apa yang kita buat ialah kita akan beralih ke jadual yang kedua. Kena pasti negara X akan keluar kereta khusus dalam kereta. Jadi bermakna 120 ini tidak akan berubah. Nampak tak 120 dalam graf kita dia adalah satu nilai yang tetap kerana negara X akan khusus pada 120 unit kereta. Jadi berdasarkan kepada andaian dalam soalan, 1 unit kereta adalah ratio dengan 3 unit komputer. Jadi kita perlu tanya satu soalan ya untuk membentukkan keluk kemungkinan pengeluaran yang baru. Persoalan yang perlu kita tanya ialah kalau negara X keluar 120 unit kereta dan gunakan 120 unit kereta ini tukar dengan komputer. Semua tukar dengan komputer. Berapa kuantiti maksimum komputer yang boleh ditukar balik? Jadi untuk menjawab soalan ini, 120 unit kereta akan darab 3 ya. Jadi bila kita darab 3 unit komputer, kita dapat 360. Jadi soalan yang cikgu tanya tadi adalah untuk membentukkan keluk kemungkinan pengeluaran yang baru. Jadi yang berwarna hijau ni adalah KKP selepas perdagangan antarabangsa yang sudah beralih ke kanan ya, walaupun tidak selari. Selepas kita bentukkan KKP yang baru ini, barulah kita akan bentukkan pilihannya.
Jadi pilihan bagi negara X adalah 80 unit kereta dan 120 unit komputer. Ya, selepas perdagangan antarabangsa. Jadi kita akan masukkan 80 unit kereta dan 120 unit komputer kombinasi ni di dalam graf kita. Dan kita labelkan dia sebagai A prime. Nampak tak pelajar-pelajar, A prime ini berada di sebelah kanan titik A dan ini menunjukkan bahawa KKP telah beralih ke kanan. Ini merupakan satu pertumbuhan ekonomi bagi negara X selepas menjalankan perdagangan antarabangsa. Dan pada masa yang sama dalam graf ini, kalau kemungkinan pengeluaran membolehkan kita melihat bahawa negara X menikmati faedah perdagangan antarabangsa dengan menikmati tambahan penggunaan kereta sebanyak 20 unit. Ya, dan penggunaan komputer adalah tetap sama. Jadi ini adalah kegunaan kalau kemungkinan pengeluaran untuk membolehkan kita menunjukkan faedah perdagangan antarabangsa dengan lebih jelas. Marilah kita cuba untuk negara Y sekali lagi. Bagi negara Y, kita akan letak kereta dalam sebutan unit di paksi X dan komputer dalam sebutan unit di paksi Y. Kita ulang teknik tadi di mana bagi negara Y, 20 kereta dikeluarkan oleh seorang buruh, maka 2 orang buruh akan keluar 40. Negara Y, seorang buruh keluar 100 unit komputer, 2 orang buruh akan keluar 200. Jadi selalunya darab 2 bila kita nak dapat guna tenaga penuh ataupun kuantiti maksimum, ini adalah berasaskan andaian kita setiap negara ada 2 orang buruh sahaja. Bila kita sambungkannya, kita akan dapat keluk kemungkinan pengeluaran asal. Apabila kita bentukkan keluk ini, jangan lupa ya pelajar-pelajar, kita mesti masukkan kombinasi yang dipilih oleh negara Y. Kombinasi ini adalah apa yang dituliskan ya pada jadual ini, 20 dan 100. Jadi marilah kita plotkan 20 dan 100 kombinasi ini dan kita labelkan dia sebagai titik B. Jadi selepas kita buat pada tahap ini, maka kita akan beralih ke jadual kedua di mana kita nak mengena pasti negara Y yang mana merupakan titik pengkhususannya. Jadi di sini kita lihat pada jadual B, negara Y khusus dalam komputer keluar 200 unit. Jadi ini memberikan satu implikasi kepada kita bahawa titik pada 200 ini, ya, keluk ini tidak akan berubah. Titik permulaan ini tidak akan berubah dan KKP akan berpindah ke kanan secara tidak selari. Jadi bagaimana kita nak lukiskan KKP yang baru ini, kita juga berasaskan kepada andaian kita iaitu 1 unit kereta adalah 3 unit komputer. Nah, sekarang pelajar-pelajar mesti faham kita mesti terbalikkan situasinya kerana negara Y adalah negara yang keluar komputer. Jadi sekarang dia akan guna komputer tukar balik mendapatkan kereta ya. Jadi kita mesti terbalikkan ratio iaitu 3 unit komputer adalah sama dengan 1 unit kereta. Jadi 200 komputer sama dengan berapa kereta yang boleh ditukarkan ya sepenuhnya. Jadi di sini kita harus guna 200 bahagi dengan 3 ya. Bahagi dengan 3 kita akan dapat 66.67. Jadi kita sambungkannya, kita dapat keluk kemungkinan pengeluaran selepas perdagangan antarabangsa. Dari sini kita akan plotkan kombinasi pilihan negara Y selepas perdagangan antarabangsa iaitu 40 unit kereta dan 80 unit komputer. Jadi kita akan letakkan dia sebagai B prime. Jadi nampak tak pelajar-pelajar, dalam B prime ini kita dapati bahawa jumlah penggunaan komputer sudah jatuh 20 unit dan pada masa yang sama jumlah penggunaan kereta telah bertambah 20 unit. Ya, ini adalah apa yang kita telah bincangkan tadi di mana kuantiti adalah berbeza ya, tetapi negara ini memang masih menikmati ya laba ataupun faedah perdagangan antarabangsa kerana
titik B ni berada, B prime ni berada di sebelah kanan titik B. Ya, jadi bermakna KKP sudah beralih ke kanan. Ini adalah laba perdagangan antarabangsa dan pertumbuhan ekonomi. Jadi pelajar-pelajar jangan lihat sama ada B prime ini di atas atau di bawah B. Itu tidak penting. Yang penting ialah B prime di sebelah kanan titik B, itulah wujudnya pertumbuhan ekonomi dan juga keuntungan bagi negara Y melalui perdagangan antarabangsa. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar adalah jelas tentang bagaimana faedah berbanding ini dihitungkan dan bagaimana perdagangan antarabangsa dijalankan dan juga membawa faedah kepada kedua-dua buah negara X dan Y. Jadi sekarang tibalah masanya kita buat uji minda, ya. Jadi bagi latihan ini akan membolehkan pelajar-pelajar mengulang kaji konsep yang telah dipelajari tadi dan juga lebih mahir untuk menjawab soalannya. Jadi marilah kita lihat soalan. Jadual di bawah menunjukkan pengeluaran pakaian dan beg tangan di negara A dan negara B. Kedua-dua buah negara ini mengagihkan faktor pengeluaran secara sama rata antara pengeluaran kedua-dua barang tersebut. Jadi kita ada jadual yang diberikan. A, takrifkan faedah berbanding. Jadi definisi untuk faedah berbanding adalah ayat seperti ini. Faedah berbanding ialah faedah yang diperolehi oleh sesebuah negara apabila mengkhusus dalam pengeluaran barang yang mempunyai kos lepas yang lebih rendah. Itu keyword yang paling penting. Dia mesti sebut kos lepas yang lebih rendah berbanding dengan negara lain dengan andaian. Ini adalah keyword yang kedua, ya, yang sangat penting, iaitu sumber pengeluaran teknologi adalah sama. Jadi inilah ayat yang akan dapat markah penuh, ya. Kita teruskan dengan soalan B. Tunjukkan negara yang menikmati faedah berbanding dalam pengeluaran pakaian dan beg tangan. Jadi pelajar cuba lihat kata kekunci faedah berbanding, maka kita perlu bentukkan satu jadual yang terdiri daripada kos lepas untuk pakaian dan beg tangan masing-masing. Jadi inilah jadual dia, di mana kita akan salin balik maklumat yang ada pada jadual pertama, ya, tapi kita akan tambah kolom kos lepas pakaian dan kos lepas beg tangan. Jangan lupa ya pelajar, jawapan kos lepas pakaian mesti dalam sebutan beg tangan dan jawapan untuk kos lepas beg tangan mesti dalam sebutan pakaian. Jadi cara kita untuk melengkapkan jadual ini, kita akan guna beg tangan bahagi dengan pakaian bila kita nak lihat kos lepas pakaian. Jadi ini dia 100 bahagi 50 dapat 2. 2 apa? 2 unit beg tangan perlu dilepaskan untuk mendapatkan 1 unit pakaian maksudnya. Bagi beg tangan, untuk mencari kos lepasnya, kita akan ambil pakaian bahagi dengan beg tangan. Jadi terbalikkan nilai tadi, 50 bahagi 100 kita dapat 0.5 unit pakaian. Maknanya setiap kali negara A keluar satu beg tangan, dia mesti lepaskan 0.5 unit pakaian. Bagi negara B, untuk mendapat kos lepas pakaian, ambil 60 bahagi 10, kita dapat 6, iaitu 6 unit beg tangan mesti dilepaskan setiap kali 1 unit pakaian dikeluarkan. Dan bagi beg tangan pula, kita akan ambil 10 bahagi 60 untuk negara B dan kita dapat 0.17, maksudnya setiap kali beg tangan dikeluarkan oleh negara B, 0.17 pakaian akan dilepaskan. Okey, cikgu nak bagi peringatan kepada pelajar semua, bila kita dapat titik perpuluhan, ya, jadi pastikan ada 2 tempat selepas titik perpuluhan. Baik, dari jadual ini kita belum jawab lagi soalannya,
negara mana yang menikmati faedah berbanding. Jadi kita cuba lihat pakaian dulu. Kos lepas pakaian, kita akan cari nilai yang lebih rendah sebab kos lepas yang lebih rendah patut diambil kira ya. Baik, di sini negara A mempunyai kos lepas pakaian yang lebih rendah, iaitu 2 unit beg tangan sahaja berbanding dengan negara B 6 unit beg tangan. Jadi ayat kita, negara A mempunyai faedah berbanding dalam pengeluaran pakaian kerana kos lepas mengeluarkan seunit pakaian adalah lebih rendah berbanding dengan negara B. Ya, jadi kesimpulannya ialah negara A akan keluar pakaian, akan khusus dalam pakaian. Okey, manakala negara B pula, jawapan kita ialah negara B mempunyai faedah berbanding dalam pengeluaran beg tangan ya. Nampak dah pelajar 0.17 ini unit pakaian yang dilepaskan sahaja kalau berbanding dengan A ya 0.5 unit pakaian merupakan kos lepas dia. Jadi negara B mempunyai faedah berbanding dalam pengeluaran beg tangan kerana kos lepasnya lebih rendah berbanding dengan negara A. Jadi kita dapati negara B harus khusus dalam beg tangan. Baik. Soalan C. Jika pengkhususan dan perdagangan antarabangsa dijalankan, hitungkan jumlah pengeluaran pakaian dan beg tangan selepas pengkhususan. Jadi tadi kita sudah kira kos lepas. Jadi mengikut urutan yang betul, kita harus tentukan pengkhususan lah. Ya, jadi 2 markah diberikan. Lepas tu perubahan pengeluaran pakaian dan beg tangan selepas pengkhususan. Perubahan pengeluaran ini kita akan bandingkan jumlah besarnya. Nah, nanti cikgu akan tunjukkan ya. Mari kita jawab soalan ini bersama-sama. Jadi untuk C bahagian 1, jumlah pengeluaran pakaian dan beg tangan selepas pengkhususan adalah jadual yang di bawah ini, iaitu di sebelah kanan kita ni yang perlu kita lengkapkan. Tapi sebelum kita lengkapkan, kita perlu rujuk balik kos lepas. Itu sebabnya cikgu bawa jadual tadi itu ke sini supaya kita boleh buat rujukan ya. Dalam peperiksaan, pelajar tidak perlu risau sebab bahagian ini pelajar sudah buat di bahagian B. Jadi rujuk sahaja bahagian B yang tadi itu ya. Okey. Jadi kita lihat oleh kerana negara A dia mengalami kos lepas pakaian yang lebih rendah, jadi dia harus khusus dalam pakaian. Seorang buruh keluar 50, jadi 2 orang buruh akan keluar 100. Dan padahal beg tangan tidak akan dikeluarkan sebab tenaga buruh untuk keluar beg tangan itu sudah dialihkan untuk keluar pakaian ya. Okey, itulah pengkhususan. Jadi pelajar mesti faham pengkhususan adalah setiap negara hanya menumpukan ya kepada pengeluaran sesuatu barang sahaja. Okey. Negara B pula oleh kerana pengeluaran beg tangan melibatkan kos lepas yang lebih rendah, 0.17 sahaja unit pakaian dilepaskan. Jadi negara B harus khusus dalam beg tangan. Jadi 60 pun darab dengan 2, kita dapat 120. Ya, dan tidak ada pakaian dikeluarkan. Jadi setakat ini kita sudah dapat jumlah besar. Itulah yang cikgu maksudkan, jumlah besar adalah jumlah di mana kita lihat jumlah pakaian dan jumlah beg tangan yang boleh dikeluarkan di seluruh dunia. Kerana dunia yang kita maksudkan di sini hanya 2 buah negara sahaja, A dan B ya. Dan guna tenaga penuh sudah dicapai, maka ini adalah jumlah yang tetap dan jumlah besar yang terakhir. Jadi bila kita lihat C bahagian 2, dia tanya perubahan pengeluaran ni, apa maksudnya? Ialah kita ambil jumlah besar sebelum pengkhususan banding dengan jumlah besar selepas pengkhususan. Okey, pelajar cuba lihat ya, pakaian kalau dikeluarkan oleh 2 buah negara sebelum pengkhususan 60 unit. Tapi selepas pengkhususan 100. Jadi kita dapati bahawa pakaian sudah tambah 40 unit lah. Tetapi kita lihat bagi beg tangan pula, sebelum pengkhususan 160, tapi selepas pengkhususan menjadi 120. Sudah jatuh 40 unit dalam kes ini. Okey. Jadi ini jawapan dia ya. Kita harus nyatakan pakaian tambah 40 unit dan beg tangan sudah jatuh 40 unit. Okey. Tetapi ini masih tidak boleh
beri kita satu jawapan sama ada wujudnya laba perdagangan antarabangsa. Jadi marilah kita teruskan dengan soalan ini. Okey, soalan D, dia sudah bagi kita andaian. Nampak tak kadar pertukaran 1 unit pakaian sama dengan 4 unit beg tangan. Ini adalah ratio dia. Dan negara A ingin mendapatkan 60 unit beg tangan. Okey, ini juga andaian yang penting sebab kita nak mulakan jadual kita perlu ada satu titik permulaan ya. Jadi titik permulaan kita ialah kita tahu bahawa negara A dia inginkan 60 unit beg tangan. Berapakah penggunaan di setiap negara selepas perdagangan antarabangsa? Jadi inilah jadual yang perlu kita lengkapkan selepas perdagangan antarabangsa. Okey, mula-mula sekali cikgu sudah tahu bahawa pakaian jumlah besar 100, beg tangan jumlah besar 120. Macam mana cikgu tahu ya? Kerana kita ambil daripada jumlah selepas pengkhususan ya. Jadi selepas kita dapat maklumat ini, pelajar cuba perhatikan jadual selepas pengkhususan ini, kita imbas kembali ya. Jadi negara A khusus dalam pakaian, negara B khusus dalam beg tangan ya. Okey, jadi bagi andaian yang diberikan dalam soalan D, dia kata negara A ingin 60 unit beg tangan. Marilah kita lihat beg tangan dan kita lihat negara A. Nampak tak pelajar-pelajar, negara A memang tak ada beg tangan pada mulanya. Jadi bila kita kata negara A ingin mendapatkan 60 unit beg tangan, jelaslah bahawa negara A dapat beg tangan daripada import. Import dari mana? Import dari negara B sebab negara B yang keluarkan beg tangan. Jadi dengan ini kita akan masukkan 60 ini di negara A dan ingatkan bahawa 60 ini adalah import, iaitu akan melibatkan kadar pertukaran nanti. Okey, dan ambil jumlah besar 120 tolak 60, kita dapat 60. So 60 ini adalah digunakan oleh negara B sendiri. Okey, sekarang kita alih balik ke beg tangan 60 ni yang diingini oleh negara A ni, maknanya negara A sudah import beg tangan, jadi dia mesti ekspor balik pakaian. Jadi kadar pertukaran ini adalah secara melintang ya. Ya, beg tangan tukar pakaian. Jadi bila kita terima 60 beg tangan, kita mesti tengok balik ratio dia. 4 beg tangan adalah satu pakaian. 4 beg tangan tukar satu pakaian. Sekarang negara A dapat 60 beg tangan. Berapa pakaian mesti di ekspor balik ke negara B? Jadi kita ambil 60 bahagi 4. Ya, bila 60 bahagi 4 kita dapat 15. Jadi inilah wujudnya satu kadar pertukaran mengikut ratio yang telah diberikan. Dan langkah yang terakhir, ambil 100 tolak 15, kita dapat 85. Jadi 85 unit pakaian dinikmati oleh negara A sendiri. Jadi dengan ini maka habislah ya perdagangan antarabangsa, semua nilai sudah dilengkapi. Okey. Sekarang sampai ke soalan yang terakhir dan juga merupakan soalan yang paling mencabar minda kita kerana dia nak kita terangkan faedah perdagangan antarabangsa yang dinikmati oleh negara A dan negara B. Baik, untuk menjawab soalan faedah ni, selalu ingat ya apa yang cikgu sebutkan tadi, banding sebelum pengkhususan iaitu jadual pertama dengan selepas perdagangan antarabangsa jadual terakhir ya. Banding apa? Banding kuantiti yang dinikmati oleh negara A dan B masing-masing. Kalau kuantiti dinikmati sudah bertambah, dia menikmati faedah perdagangan antarabangsa. Kalau kuantiti berkurangan, jangan buat keputusan dulu, masih nak bandingkan kos lepas kalau negara itu keluar sendiri dan kos lepas kalau dia terlibat dalam perdagangan antarabangsa. Kalau kos lepas melalui perdagangan antarabangsa masih kurang berbanding dengan pengeluaran sendiri, jadi perdagangan antarabangsa harus diteruskan dan masih membawa faedah kepada negara berkenaan ya. Jadi ingatlah konsep ini. Baik, sekarang kita lihat sebelum pengkhususan dan selepas perdagangan antarabangsa, marilah kita tumpukan kepada negara B dulu sebab lebih senang untuk jelaskan negara B dulu ya. Kenapa? Sebab negara B kalau kita tengok sepintas lalu kita sudah nampak bahawa negara B memang menikmati
faedah perdagangan antarabangsa kerana sebelum pengkhususan, negara B boleh menikmati 10 unit pakaian dan 60 unit beg tangan. Selepas perdagangan antarabangsa, negara B boleh menikmati 15 unit pakaian dan 60 unit beg tangan. Maksudnya, perdagangan antarabangsa ini membolehkan negara B menikmati tambahan 5 unit pakaian padahal penggunaan beg tangan masih dikekalkan. Jadi ini adalah satu faedah perdagangan antarabangsa yang sangat jelas ya dari segi pertambahan penggunaan kuantiti pakaian bagi negara B. Okey, yang lebih mencabar sedikit adalah tentang negara A. Sebab negara A ni dari segi pakaian dia sudah meningkat. Meningkat berapa ya? 85 tolak 50 dia sudah meningkat pakaian dari segi penggunaan sebanyak 35 unit. Tapi pada masa yang sama beg tangan jatuh 40 unit. Jadi kita dapati dia berada dalam satu situasi tambahan 30 unit pakaian tetapi kejatuhan 40 unit beg tangan. Jadi untuk menjelaskan faedah yang dinikmati oleh negara A ni, kita harus tengok balik sejarah dia. Ya. Jadi marilah kita lihat jadual sebelum pengkhususan, kos lepasnya dan juga selepas perdagangan antarabangsa hanya untuk negara A. Ya. Okey, jadi kita dapati bahawa negara A kalau kita perhatikan sebelum pengkhususan dan selepas perdagangan antarabangsa, nampak tak negara A pakaiannya telah meningkat sebanyak 35. Ya, 35 unit. Sekarang kita nak tanya satu soalan. Kalau tambahan pakaian 35 unit ini dikeluarkan oleh negara A sendiri tanpa perdagangan antarabangsa, berapa kos lepas yang perlu ditanggung oleh negara A? Kita cuba kirakan ya. Baik. Negara A mengeluarkan 35 unit pakaian sendiri, maka kita mesti tengok balik kadar pertukaran yang dialami oleh negara A lah. Jadi untuk melihat kadar pertukarannya sendiri, jadi kita mesti tengok balik kos lepas, jadual kos lepas ya. Jadi di bawah jadual kos lepas ni, perhatikan pelajar-pelajar negara A, nampak negara A bila dia nak keluar pakaian, inilah kos lepas dia. Ya, jadi kos lepas dia berapa? Kos lepasnya adalah 2. Ya, kos lepas adalah 2. Jadi kalau negara A dia nak keluarkan 35 unit pakaian sendiri, ya, dan kadar pertukaran ialah 1 unit pakaian adalah 2 unit beg tangan. Jadi kalau dia nak tambah 30 unit pakaian, adakah dia mesti darab 2 kan? Jadi 35 unit pakaian darab dengan 2, jadi dia perlu korbankan ataupun kos lepasnya adalah 70 unit beg tangan kalau dia keluar sendiri. Tapi sekarang melalui perdagangan antarabangsa, dia juga bertambah 35 unit pakaian, tetapi beg tangan yang dia lepaskan dari 100 menjadi 60 hanya lepaskan 40 unit sahaja. Padahal kalau dia keluar sendiri, dia lepaskan 70 unit beg tangan. Sekarang melalui perdagangan antarabangsa masih ada kos lepas, tapi kos lepas sudah jatuh, hanya 40 sahaja. Jadi nampak tak pelajar dari segi penjimatan kos lepas ataupun pengkorbanan yang berkurangan sekarang? Kos lepas untuk menambah 35 unit pakaian sekarang hanya 40 unit beg tangan sahaja melalui perdagangan antarabangsa. Jadi, okey, akhirnya berapa faedah yang dinikmati oleh negara A ni? Okey, faedah perdagangan antarabangsa ni dilihat dari segi penjimatan kos lepas dia, iaitu kita akan ambil, okey, lihat. Negara B menjimatkan kos lepas sebanyak 30 unit. Dari mana datang 30 unit ini? Kerana bila dia keluar pakaian sendiri, kos lepas 70 unit beg tangan. Ya, dan kalau melalui perdagangan antarabangsa, kos lepas dia 40 unit beg tangan. Jadi kos lepas dia sudah jatuh berapa? 70 tolak 40,
30 unit. Jadi 30 unit ini adalah kos lepas yang telah dijimatkan. Jadi dari segi faedah, ini juga salah satu faedah perdagangan antarabangsa. Baiklah, tanya kepada semua pelajar-pelajar kerana telah mengikuti kelas ini sampai ke tahap terakhir dan cikgu harap melalui latihan, penjelasan dan juga uji minda tadi, pelajar-pelajar mempunyai satu idea yang mendalam dan juga telah menguasai kemahiran untuk topik ini ya. Jadi diharap bahawa pelajaran hari ini membawa manfaat kepada semua ya. Jadi cikgu berharap anda boleh subscribe channel cikgu untuk melihat video-video yang lebih menarik pada masa akan datang dan jangan lupa like dan share channel Cikgu Yi.